Fakta Perikanan. Banyak lagi perkara-perkara yang harus kita review ya, demi membantu nelayan ya. Jadi saya sambung Tuan Yang di-Pertua. Kita berkenaan dengan LKIM tadi, kita dengar apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, yang dikatakan oleh Ketua Pengarah LKIM, tetapi ianya tidak dihayati oleh pemegang-pemegang amanah yang menjawat jawatan di peringkat akal umbi. Baru-baru ini saya menerima aduan dari pihak nelayan di Kuantan. Sebelum ini aduan demi aduan berkenaan dengan subsidi diesel, perkhidmatan LKIM sudah pun saya bahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Akan tetapi aduan yang baru-baru ini menjurus kepada harga air batu yang melambung terlalu tinggi. Harga biasa satu blok RM13, Tuan Yang di-Pertua. Akan tetapi pada 17 dan 18 Oktober, sewaktu hasil tangkapan ikan meningkat, harga air batu telah melambung kepada RM20 dan RM19 pada 2 hari berturut-turut. Ini disebabkan kilang pembekal tidak dapat menampung keperluan air batu yang diperlukan, maka mereka terpaksa membeli di luar sampai ke Kuala Selangor, sampai ke Tok Bali, yang menyebabkan kos pengangkutan melambung dan akhirnya nelayan sebagai pengguna terpaksa menanggung kos tersebut. Nikmat merupakan pemborong air batu di Kuantan. Persatuan Nelayan Kuantan pula merupakan peruncit. LKIM pula seperti yang kita semua ketahui merupakan agensi yang seharusnya membantu mereka. Malah gaji pengurus Persatuan Nelayan Kuantan dibayar oleh LKIM. Di dalam usaha saya mencari jalan penyelesaian berkenaan hal harga air batu tadi, dan juga sebagai langkah proaktif supaya permasalahan ini tidak timbul lagi di masa-masa hadapan, kerana pada bulan Oktober dan selalunya peningkatan hasil tangkapan ikan, saya telah mengambil inisiatif mengajak pihak Nikmat, pihak Persatuan Nelayan dan juga pihak LKIM untuk berunding secara konstruktif dan membina. Namun pertemuan pada 31 Oktober yang telah diatur dan dipersetujui 1 minggu sebelumnya dihalang oleh pengarah LKIM sendiri, di mana arahan beliau ialah supaya pengurus Persatuan Nelayan Kuantan tidak dibenarkan hadir di dalam pertemuan tersebut. Malah alasan yang diberikan beliau kepada pegawai saya di saat-saat akhir tidak munasabah sekali, iaitu pertemuan tersebut diadakan pada hari Sabtu, hari orang tak bekerja. Sedangkan semua pihak terlibat telah pun bersetuju dengan tarikh tersebut sebelum itu. Nikmat telah beri kerjasama, Persatuan Nelayan beri kerjasama, akan tetapi LKIM semata-mata kerana mereka yang menjadi pembayar gaji, mereka boleh buat sesuka hati. Pengarah pula boleh beri arahan supaya pengurus Persatuan Nelayan jangan hadir ke pertemuan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, begitu ke? Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, kerana Menteri selalu berkata bahawa beliau bersifat terbuka, dan saya pohon pihak Yang Berhormat Menteri menjawab dan memberikan sedikit bimbingan kepada pengarah yang tidak mesra nelayan ini, serta jangan pula nanti dikenakan tindakan ke atas pengurus yang mahu beri kerjasama kepada seorang ahli parlimen pembangkang. Buat makluman, jalan penyelesaian kita capai walaupun tanpa kehadiran wakil LKIM. Namun kita tidak boleh biarkan perkara ini berterusan. Tuan Yang di-Pertua, di manakah sifat profesionalisme LKIM di sini? Di manakah rangka pemikiran perkhidmatan profesional LKIM di dalam membantu nelayan menyelesaikan permasalahan nelayan? Sekiranya seorang pengarah LKIM tidak boleh beri kerjasama kepada seorang ahli parlimen yang ikhlas memperjuangkan nasib nelayan, bagaimana mungkin institusi ini dapat benar-benar mencapai hasrat membantu nelayan? Lain pula dalam hal projek perumahan nelayan Bunut Rendang yang diwartakan pada satu ketika sebagai projek perumahan terbesar untuk nelayan. 2 minit lagi, Yang Berhormat ya. Pada mulanya projek ini di bawah LKIM, kemudian diserahkan kepada kerajaan negeri. Sudah 10 tahun masih terbengkalai, dan saya cadangkan kerajaan pusat mengambil balik projek ini sebagai salah satu daripada projek terbengkalai untuk diselesaikan dengan segera. Saya ingin mengambil masa yang di berapa minit yang akhir ini untuk bercakap berkenaan dengan penambahbaikan parlimen. Tuan Yang di-Pertua, parlimen merupakan institusi bebas, dan di Dewan Yang Mulia ini diluluskan undang-undang yang menentukan pentadbiran negara. Saya juga sentiasa hormat kepada Tan Sri Yang di-Pertua yang sentiasa menyarankan supaya kita berusaha menjadi parlimen bertaraf dunia. Saya ingin bertanya sama ada perkara berikut akan dilakukan dalam menyahut cabaran parlimen bertaraf dunia ini. Pertama, jadikan parlimen satu badan yang benar-benar bebas dari kuasa eksekutif. Kita tidak perlu ada menteri yang menjaga hal ehwal parlimen. Walaupun padang rengas kawan saya, tapi saya tidak ada personal attack pada dalam hal ini. Kedua,
pentadbiran parlimen harus diletakkan di bawah satu jawatan kuasa bebas yang bertanggungjawab hanya kepada speaker dan parlimen. Di parlimen lain di dunia, pihak legislatif memang bebas dan terpisah dari campur tangan eksekutif. Mampukah kita membebaskan diri kita dari campur tangan eksekutif ini? Ketiga, peruntukan bajet perlu dibuat untuk membiaya seorang ahli penyelidik yang merupakan staf peribadi kepada ahli-ahli Dewan Rakyat, untuk membantu ahli-ahli Dewan membuat penyelidikan yang lebih rapi dan mantap. Di Indonesia, ahli parlimen dapat 2 staf peribadi, Tuan Yang di-Pertua, yang dibayar gaji oleh parlimen. Mengapa kita tidak melihat ke arah itu? Keempat, pembentukan jawatan kuasa pilihan khas tetap perlu dibentuk yang merangkumi pelbagai kepentingan awam. Perlu ditubuhkan, dianggotai oleh ahli-ahli parlimen kedua belah pihak, Pakatan Rakyat dan BN. Draft rang undang-undang tidak seharusnya digubal oleh pejabat peguam negara. Ianya harus digubal oleh badan bebas di bawah penyeliaan jawatan kuasa khas tetap ini, dan kemudian mengambil kira pula pandangan semua stakeholder dengan izin dalam masyarakat. Sekiranya penambahbaikan parlimen dalam aspek ini dapat dilaksanakan, barulah boleh kita mengatakan bahawa kita parlimen bertaraf dunia. Saya berharap kita sungguh-sungguh meletakkan kayu ukur yang bertaraf dunia demi menaikkan taraf parlimen kita ke taraf world class. Semoga dengan usaha yang sungguh-sungguh, keikhlasan semua pihak, sikap profesionalisme, kerjasama yang melangkau batas-batas politik, barulah memungkinkan kita untuk sampai ke tahap cemerlang, mengisi hasrat yang diutarakan dalam masa kita maju ke hadapan. Tuan Yang di-Pertua, sekian perbahasan saya di atas bajet 2010 bertajuk Satu Malaysia Kemakmuran Bersama. Terima kasih.